أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ni saya dapat bersiaran secara langsung di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Saya dapat berkuliah online malam ni setelah semalam saya tidak dapat hadir dan ada keuzuran atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi malam ini saya sambung balik semula kuliah pengajian kita dengan menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Sebelum kita berbicara ataupun kita menyambung balik semula sambungan tentang asma yaumul qiyamah yang seterusnya. Kalau sebelum ini kita membaca Kalau sebelum ini kita telah pun membaca dan membincangkan nama kiamat yang berbunyi Yaumul Zalzalah. Hari bagaimana Allah Ta'ala goncang bumi kita, menandakan fenomena kiamat itu. Maka hari ini insya-Allah sekejap lagi kita akan berbicara pula tentang Yaumul Damdamah. Yaumul Damdamah. Maksudnya hari kebinasaan. Ini antara nama-nama kiamat yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita masuk lebih ramai lagi, alhamdulillah saya hendak berkongsi kegembiraan dengan tuan-tuan, sahabat-sahabat saya di sini. Syukur alhamdulillah anak sulung saya, puteri sulung saya telah pun berjaya hari ini diterima masuk ke IPG ataupun Institut Perguruan Guru Malaysia dalam bidang pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Memang anak saya sebenarnya baru lepas SPM dan sekarang ni tengah mohon UPU kemasukan universiti IPG dan sebagainya. Dan memang ranking pertama masa dia mohon secara online hari itu dia nak masuk IPG. Bermaksudnya nak jadi guru macam ayahnya juga. Jadi saya tak menghalang, bahkan saya menggalakkan. Tapi anak-anak saya tidak paksa. Saya tidak mau mereka untuk memaksa mereka ikut jejak langkah saya. Ayah dia ustaz, anak pun kena jadi ustaz, ustazah dan sebagainya. Tapi mungkin jiwa pendidik itu daripada diri saya, ayah dia turun kepada dia, anak saya. Alhamdulillah. Saya pun suka kalau sekiranya anak-anak saya memilih bidang profesion keguruan kerana peluang untuk menambah pahala yang besar. Seperti mana yang Tuhan sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah.
Allah Ta'ala menaikkan darjat orang yang apa? Orang yang beriman di kalangan kamu. Dan orang yang memberi ilmu. Bayangkan tuan-tuan, ilmu yang kita sampaikan itu, kalau kita mati, selagi mana orang duk amal ilmu kita, selagi itulah pahala duk curah-curah ke dalam lubang kubur kita. Dan tak semestinya ilmu agama, tak semestinya ilmu tafsir Quran dan sebagainya, bidang agama, tetapi ilmu profesional sekalipun, tematik ke, sains ke, geografi ke, sejarah ke, ataupun apa-apa saja ilmu. Maka selagi mana orang itu mengamalkan ilmu yang kita ajar, selagi itu pahala kita dapat. Walhal hubungan kita dengan dunia sudah terputus, tetapi ilmu yang kita ajar ke orang, selagi mana orang tu mengamalkan ilmu kita. Contoh paling simple. Apa dia? Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan ada cucu. Tuan-tuan ajak anak tuan-tuan Al-Fatihah. Ini paling simple. Ajak mereka ni Al-Fatihah. Umur 5 tahun, 6 tahun dah ajak dah. Jangan serah pada ustaz dengan ustazah yang ajak anak kita Fatihah tu. Rugilah, mereka dah banyak pahala. Kita lah yang ambil pahala tu. Anak ni dia reti Fatihah sebab kita yang ajak. Siapa yang ajak? Ayah dia, umi dia, apa lagi? Tok Wan dia, opah dia yang ajak. Bayangkan bila anak ni nanti hafal Al-Fatihah, kemudian anak tu pula jaga solat. Setiap kali solat dia membaca Al-Fatihah. Dan 5 kali sehari semalam kita telah membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Ya, daripada subuh sampailah ke isyak. Itu belum kita tambah dengan solat sunat ba'diyah dengan qabliyah. Bayangkan setiap kali anak ni ataupun cucu ni pi baca Al-Fatihah yang kita mulakan ajaran tu, pahala sampai ke kita, sampailah ke liang lahat kita. Yang lain semua terputus. Perniagaan kita, meniaga kita, bisnes kita, apa lagi, saham-saham kita, apa lagi, jawatan kita, semua kita tak boleh nak bawa ke dalam kubur. Pangkat kita, gelaran kita, dulu kita bergelar ustaz tu pun tak bawa gelaran tu ke dalam liang lahat. Dulu dia doktor, dia tak bawa gelaran tu ke dalam liang lahat. Dulu dia yang arif, Tuan Hakim, tak bawa gelaran tu ke dalam liang lahat. Dulu dia Datuk Seri, Tan Seri dan sebagainya, tak bawa gelaran tu ke dalam liang lahat. Seperti mana yang Nabi kata, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam, terputus hubungan dia dengan dunia kecuali 3. 3 ni. Apa dia? Sedekatan jariyatan. Nombor 1. Jangan kita rugi apabila kita sedekah. Jangan kita rasa menyesal bila kita sedekah. Sebab sedekah kita itulah yang akan mengalir pahalanya ke dalam liang lahat kita. Apatah lagi sedekah itu berbentuk amal jariah, berbentuk wakaf. Tuan-tuan wakafkan tanah untuk buat masjid. Tuan-tuan wakafkan tanah untuk buat pondok tahfiz. Ataupun tuan-tuan telah wasiatkan sebelum meninggal sebahagian harta tuan-tuan untuk diserahkan ke ma'had tahfiz itu, pondok tahfiz ini. Ataupun tuan-tuan pi wakaf satu telaga untuk kegunaan orang fakir miskin. Ini salah satu wakaf yang Nabi anjurkan. Wakaf telaga, selain daripada wakaf buat masjid, buat surau, buat pondok tahfiz, wakaf telaga juga adalah dianjurkan oleh Nabi. Selagi mana air tu mencurah dan selagi mana orang tu manfaatkan telaga yang kita wakaf, mereka buat apa? Mereka ambil wuduk, pahala wuduk mereka kita dapat. Mereka baca Quran, pahala baca Quran tu kita dapat. Dengan ambil wuduk tu pula, mereka semayang, pahala semayang tu kita dapat. Dan macam-macam lagi. Mereka mandi wajib, pahala mandi wajib mereka tu kita dapat. Pahala mandi sunat mereka, pahala mandi biasa yang harus dan sebagainya, dapat ke kita. Ini sedekatan jariyatan. Ya, sahabat saya di Cambodia, memang saya pun selama ni saya banyak
menguruskan penajaan wakaf telaga di Cambodia. Banyak orang telefon saya, WhatsApp saya dan sebagainya, "Ustaz, saya ada duit bagian-bagian, boleh tak saya bagi kat Ustaz untuk buat telaga di Cambodia?" Saya pun sampaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yang tidak putus hubungan kita dengan dunia nanti apa dia? Au ilman yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang pernah kita ajak kepada orang lain, selagi mana ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain, selagi itu pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam kubur kita. Ya, katalah tuan-tuan tak ada ilmu agama pun, tapi di kalangan penonton kita ni mungkin ada chef. Dia pakar memasak. Maka dia pun kongsi resepi dia dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat WhatsApp ke dan sebagainya. Daripada resepi yang dia kongsikan tu, katalah ada 10 orang perempuan, 10 orang suri rumah telah ambil ilmu memasak dia tu. Bayangkan, si perempuan ini tadi, suri rumah ni tadi, memasak untuk ahli keluarga dia yang ada 7-8 orang. Isteri ni, suri rumah ni mendapat pahala kerana memasak untuk suami, kerana memasak untuk anak-anak. Tuan-tuan yang pi share resepi masakan tu yang diambil oleh suri rumah ni tadi, tuan-tuan dapat pahala memberi makan orang lain. Nampak tak? Nak pula si suri rumah ini, katalah tuan-tuan share macam saya suka buat sup. Kalau time raya, sup tulang, sup giabok apa semua. Jadi hari tu saya ada share. Katalah si isteri ni ambil kita punya resepi masakan, sup tulang, sup giabok. Dia masak untuk jamuan berbuka puasa. Nampak tak? Apa tuan-tuan akan dapat daripada perbuatan suri rumah ni? Suri rumah ni memasak, tujuan dia adalah untuk bagi makan anak dan suami dia, maka sunat hukumnya, maka tuan-tuan dapat pahala suri rumah ni tadi. Pahala memasak untuk suami dan anak-anak. Kemudian, tiba-tiba jamuan itu pula untuk digunakan, untuk dimakan oleh orang yang berbuka puasa. Puasa Ramadan kan contohnya. Nabi SAW kata apa? Siapa yang menjamu orang makan, yang berpuasa, dia akan dapat pahala puasa dia tu tanpa berkurang sedikit pun. Nampak? Si isteri yang memasak untuk jamuan buka puasa untuk suami dan anak-anak dia, ada 7 orang isi rumah tu. Keliling meja tu ada 7 bangku, ada 7 orang nak makan. Isteri ni akan dapat pahala ke-7 ahli keluarga ni tadi. Dan kita yang share ilmu kita ni, walaupun bukan ilmu agama pun, ilmu masak contohnya, kita dapat sekali. Apa dalil dia? Nabi SAW kata, "Man dalla 'alal khair kafa'ili." Siapa yang melorongkan jalan kepada orang lain. Jalan apa? Jalan baik, jalan pahala. Asal-asalkan benda tu benda baik. Nak lagi dengan teknologi yang ada lah ni. Kan? Macam Makcik Halimah Lajis tu daripada Melaka. Kan? Mungkin ini lapis-lapis golongan yang berusia. Dulu mana ada handphone tak, Makcik? Zaman saya mengaji, saya belajar dulu. Saya mengaji di Ma'had Tahfiz, dia mengaji di Ma'had Sanawi dulu. Saya mana ada handphone ni. Dulu telefon kita cuma pakai dial. Dulu. Sekarang ni tak, tuan-tuan. Kita tahu pula siapa yang telefon kita. Dulu mana kita tahu siapa telefon kita. Assalamualaikum. Halo, siapa ni? Nak cakap dengan siapa? Oh pula. Sekarang kita tahu dah siapa telefon kita. Isteri kita telefonnya. Ya, sayang, ada apa ni? Abang tengah mesyuarat ni. Ada apa ni? Kalau ada apa-apa, tolong WhatsApp lah. Kita tahu isteri kita yang telefon. Kita tahu kawan kita yang telefon. Mak kita yang telefon. Ayah kita yang telefon. Maknanya sekarang zaman teknologi lagi sepatutnya memudahkan kita menyebar pahala.
dengan cara kongsi kebaikan, dengan cara kongsi ilmu. Macam tuan-tuan, mungkin di kalangan tuan-tuan tak berupaya nak dapat pahala macam saya yang hampir tiap-tiap malam berkuliah online, kan? Tapi tuan-tuan nak dapat pahala macam saya ni, mudah aja, tuan-tuan kongsilah. Kongsi seramai mungkin video tuan-tuan. Rakan Facebook tuan-tuan ada berapa ramai? Ada 1,000 orang, ada 2,000 orang, ada 3,000 orang, ada 5,000 orang. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan pergi share dekat tuan-tuan punya wall, dekat tuan-tuan punya Facebook, 5,000 orang pergi dengar kuliah kita malam ni. Tuan-tuan dah dapat pahala yang insya-Allah sama macam saya. Nampak tak? Inilah kehebatan. Bahkan Allah Ta'ala tak pernah berkurangan kekayaan dia memberi pahala kepada kita. Allah Ta'ala suruh kita buat kebaikan yang cukup banyak. Maknanya dengan teknologi, dengan handphone ni makin lebar, luas dan besar peluang kita untuk buat pahala. Man dalla 'alal khair kafa'ili. Siapa yang melorongkan pahala, jalan-jalan baik untuk orang lain buat, dia tak buat tapi dia kerja dia melorongkan jalan. Macam pihak audio kuliah ni, berapa banyak pahala admin audio kuliah ni dapat. Dia pergi cari ustaz ni, cari ustaz tu, cari ustaz ni, kumpul dalam satu penganjuran bernama audio kuliah. Ustaz-ustaz ni menyampaikan ilmu. Nampak? Dia kerja dia cuma admin saja. Cara kerja dia bahagian pentadbiran saja. Dia pun dapat pahala ustaz tu mengajar, dia pun dapat pahala orang yang mendengar kuliah ustaz-ustaz yang mengajar ni. Tapi itu kalau hala kebaik. Kalau hala kejahat, Nabi kata apa pula? Wa man dalla 'ala syarr kafa'ilih. Siapa yang melorongkan jalan-jalan maksiat, jalan-jalan dosa, kafa'ilih, dia pun akan dapat dosa yang sama seperti si pembuat. Dia tak buat, tapi orang lain yang buat. Tapi siapa yang buka pintu maksiat tersebut, jalan-jalan maksiat tersebut, dia tak isap arak. Dia tak minum arak. Tapi dia meluluskan lesen-lesen arak. Dia dapat tak? Subhanallah. Kalau ikut hadis ni, dia dapat. Nampak? Dia tak berjudi. Tapi dia meluluskan lesen-lesen judi. Dia dapat tak? Dia dapat. Dia dapat. Ataupun apa lagi? Dalam Facebook dia penuh dengan gambar-gambar lucah. Penuh dengan video lucah. Penuh dengan kata-kata fitnah. Penuh dengan caci maki apa dan sebagainya. Maka dibiarkan orang duk tengok video-video yang tak senonoh yang dia terbitkan tu ataupun yang dia post tu. Kemudian dia biarkan orang tengok gambar isteri yang tak pakai tudung, gambar anak perempuan dia tak pakai tudung. Yalah, waktu hari raya kan, kita berkumpul, anak dia tak pakai tudung, dia pergi tayang dalam Facebook. Isteri dia tak pakai kelembung, tak pakai tudung, dia tayang dalam Facebook. Ataupun yalah masa gathering hari keluarga dan sebagainya, reunion. Ya, betul ke? Reunion ke? Ya tak, gathering lah hari keluarga dan sebagainya. Ahli keluarga dia ada yang tak bertudung dan sebagainya. Sepatutnya sebelum nak bergambar, abahlah kepada mereka ni pakai tudung. Ni nak masuk dalam Facebook. Berapa ramai orang pergi tengok aurat isteri kita, berapa ramai orang pergi tengok aurat anak perempuan kita. Begitu jugalah anak laki-laki kita pakai suap pendek dan sebagainya. Orang nampak, orang tengok. Sedangkan mereka ni dah akil balik. Maka yang menyiarkan gambar ataupun video tersebut, berapa ramai yang tengok dalam Facebook dia? 1,000 orang, 2,000 orang. Masya Allah. Dia tanggung semua dosa-dosa yang melihat. Sebab tu, jangan ambil ringan benda-benda agama. Bila agama kata tak boleh, jangan bermakna adalah perkara yang dahsyat berlaku kalau sekiranya kita tak ikut perintah agama. Baik, kemudian yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Inilah 3 ni yang Nabi kata kalau kita mati tak ada benda lain yang ada connection dengan kita lagi dah. Semua disconnect.
kecuali 3 perkara ni tadi. Ilman yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian doa anak-anak yang soleh. Tak kiralah doa lepas semayang ke, anak-anak kita bertahlil untuk kita ke, semua insya-Allah sampai pahala kita, sampai pahala-pahala tu kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih yang baru masuk. Saya minta maaf semalam kalau ada yang tertunggu-tunggu saya kenapa Ustaz Syariza tak ada hari ini dan sebagainya, dan saya dah maklum semalam saya ada urusan dan bila balik pun dah lewat pukul 7. Sampai ke rumah pukul 7 penat sangat dan saya habaq dah pada pihak penganjur malam semalam kita batal. Jadi hari ini insya-Allah kita menyambung balik semula kuliah kita sambungan Asma Yaumul Qiyamah yang seterusnya iaitu Yaumul Damdama, hari kebinasaan. Izinkan saya bertegur sapa dengan tuan-tuan terlebih dahulu. Terima kasih Tuan Zah Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat nah. Baik, kalau boleh tuan-tuan selain bagi salam dekat kita ni, tolong abang di mana tuan-tuan berada, area mana, tuan-tuan daripada mana. Macam Makcik Amidah Halimah Lajis tu daripada Melaka kita kenal. Okay, Asyik Tai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Siti Zahra, kita alhamdulillah jelas ceramah dari Brunei Darussalam. Boleh faham, orang Brunei boleh faham logat saya kah? Boleh faham logat saya, bahasa saya nah, bahasa utara. Boleh ya? Kalau tak faham, saya boleh bagi tahu macam mana nak faham. Baik, alhamdulillah. Seterusnya Hamidalah, okay, makcik daripada Melaka clear. Macam mana Melaka makcik? Okey kah, hujan ke tak? Melaka macam mana, hujan ke tak hujan ke, panas ke apa semua? Kami petang tadi hujan lebat sungguh. Ni belah utara ni sekarang musim derian. Melaka macam mana? Derian dah luruh belum? Baik, muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Baik. Dan kita mencerita hari ini, baiklah kita bercerita hari ini tentang Asma Yaumul Qiyamah, nama-nama kiamat yang seterusnya. Kalau semalam kita bercerita tentang, kalau kemarin kuliah kita paling last, kita bercerita tentang Yaumul Zalzalah, hari Allah Ta'ala goncang bumi kita. Bayangkan, pasal apa bergoncang bumi kita? Kita dah sebut dah hari itu, ingat tak balik? Yakni Allah Ta'ala kata di dalam surah An-Naba, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا. Diterbangkan, dicabut segala bukit dan gunung. Jibal ni bukit pun ya, gunung pun ya. Cabut habis. Kemudian bukit dengan gunung ni berawang-awangan di udara. Lepas tu berlanggak pula sesama sendiri. Subhanallah. Akhirnya kuatnya pelanggaran yang Allah Ta'ala buat itu antara bukit dengan gunung tu sesama sendiri berlanggar. Mereka yang selama ni kuat kita lihat, padu, berat, kasar, hebat, tinggi, akhirnya jadi serodak, jadi serobok, jadi debu tanah. Siapa yang melanggarkan mereka ni, antara bukit dengan gunung ni berlanggar sesama sendiri? Siapa yang buat ni? Tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di sini kita lihat dengan mata hati kita. Jangan tengok dengan mata kasar. Kalau tengok macam mata kasar, kan? Macam kita tengok tsunami lah. Tak maaf lah siapa yang terkesan dengan tsunami dulu tu. Saya bukan imbas balik cerita tadi. Tapi saya nak ambil iktibar. Tuan-tuan ambil ibrah di sebalik kejadian. Bayangkan kalau kita tengok tsunami itu dengan mata kasar, tuan-tuan. Ya Allah, hai ayak no, ya Allah, ayak tu naik sampai pucuk nyok. Allah, hai kat manalah depa nak tidur ni? Ya Allah, rumah depa habis lah. Ni raya dah dekat ni macam mana nah? Depa nak raya nah. Itu mata kasar. Bila dah habis tsunami, habis cerita tsunami, tak ada lagi dah peringatan untuk kita. Tapi bila kita lihat kejadian-kejadian alam, bencana-bencana yang Tuhan datangkan kepada kita, lihat dengan mata hati. Mata kasar kita, jangan tengok dengan mata kasar. Kalau tengok macam mata kasar, kan? Macam kita tengok tsunami tu dengan mata kasar. Bayangkan kalau kita tengok tsunami itu dengan mata kasar, itu macam kita tengok tsunami. Bayangkan kalau kita tengok tsunami itu dengan mata kasar, itu macam kita tengok tsunami. Lihat dengan mata hati.
Kalau kita lihat dengan mata kasar, tidak bawa ibrah, tidak bawa pengajaran apa-apa. Tapi kalau kita lihat dengan mata hati, subhanallah. Ya Allah, ayak selama ni yang jadi kawan kita, geng kita, sahabat kita, tiba-tiba dia boleh jadi musuh Allah. Tiba-tiba dia boleh menjadi musuh kita. Dia boleh menjadi tentera Allah. Ayak ni kawan kita. 60% sebahagian daripada badan kita adalah ayak. Dan kita sepatutnya minum air. Satu hari doktor kata apa? 8 gelas. Perlukan air. Kenapa kita kata air ni kawan kita? Kita mandi dengan air. Kita mandi, kita perlukan dia. Kita ambil wuduk, kita perlukan dia. Kita minum, kita perlukan dia. Kita nak masak pun, kita perlukan dia. Kita nak suburkan tanaman kita pun, kita perlukan dia. Maknanya ini kawan kita. Sahabat kita. Sebab apa dipanggil sahabat? Sebab hari-hari kita perlukan dia. Tapi, ianya juga boleh bertukar jadi tentera Allah, jadi musuh kita. Dalam bentuk apa? Banjir besar. Dalam bentuk tsunami. Inilah mata hati yang melihat dengan mata hati sahaja yang dapat ambil ibrah, pengajaran dan keinsafan. Kan? Sama lah juga angin ni saya pakai 2 kipas, 1 kipas atas, 1 lagi kipas berdiri ni. Ni sahabat kita. Sebelum kita nak tidur, kita pakai kipas. Nak tengok TV, pakai kipas. Nak baca kitab, pakai kipas. Kita duduk dalam bilik, tengah duduk tengok kuliah online ni pun kena pakai kipas. Ini sahabat kita. Masuk aja bilik, nombor 1 kita akan tekan. Fuse, button, kipas ni. Selain daripada lampu. Tiba-tiba, ianya juga boleh menjadi musuh kita dan boleh menjadi tentera Allah Ta'ala. Dalam bentuk apa? Angin itu bertukar jadi puting beliung, jadi angin lintang, jadi ribut taufan dan macam-macam. Nampak tak? Ini yang dikatakan berfikir menggunakan mata ataupun melihat dengan menggunakan mata hati. Baru datang keinsafan. Subhanallah. Muslimina muslimat anda rahmati Allah sekalian. Dan lihatlah bagaimana yaumul zalzalah, bila mana Allah Ta'ala terbangkan bukit dan gunung seperti mana yang disebut di dalam surah An-Naba tadi, wasuyiratil jibal fakanat saraba, diterbangkan bukit dan gunung itu. Mengikut tafsir Ibnu Katsir, terbang tu bukan terbang saja, bahkan berlanggak sesama sendiri. Akhirnya gunung bukit yang kita lihat kukuh ampuh itu jadi debu tanah, jadi serabut, jadi seperti tepung. Akhirnya fakanat saraba, bumi menjadi seperti hamparan permai. Jangan lihat dengan mata kasar, tapi lihatlah dengan mata hati. Subhanallah, maha perkasanya Allah. Dia boleh buat lagu tu je satu hari. Bukit dengan gunung tu dia cabut, dia ratakan bumi, kemudian dihancurkan bukit dengan gunung itu dengan cara berlanggak sesama sendiri. Ini bukan kerja biasa-biasa. Ini satu kuasa yang sangat luar biasa. Kita nak lepiakkan bukit itu, kita nak tarah bukit dengan gunung itu pun makan tahun. Nak buat jalan, nak buat taman perumahan, nak buat itu, nak buat ini, makan tahun. Perlukan jentera yang berat-berat. Allah Ta'ala tak perlu tu semua. Jadi, apa yang motif yang saya nak kata di sini, janganlah lawan Tuhan. Bila Allah suruh tutup aurat, tutup aurat. Tuhan suruh solat awal waktu, solat. Allah Ta'ala suruh puasa, puasa. Allah Ta'ala suruh ikut Quran, ikut. Allah Ta'ala suruh ikut hukum Quran, ikut. Ini tidak, minuman nak kereh, tapi hukuman nak lembut. Tuan-tuan, tengok tak sehari dua ni komen-komen orang berkenaan dengan cadangan kerajaan, nak bagi hukuman yang keras kepada pemabuk-pemabuk ni. Sebab dalam tempoh beberapa hari ni dah 6 kejadian pemandu mabuk melanggar orang. Ada yang mati dah pun. Waliyahzubillah. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, kerajaan yang ada lah ni telah bertindak dengan begitu bagus sekali. Cuba nak gobal akta yang ada supaya pemandu mabuk ini dikenakan hukuman yang keras.
ada yang cadangkan hukuman mati mandatory. Baik. Jadi biasalah puak-puak yang tak suka dengan Islam, tak suka lihat Islam tu berkembang, Islam tu lebih baik. Depa suka Islam itu separuh-separuh aja. Tak mau ambil Islam tu secara keseluruhan, secara kafatan. Nak ambil Islam tu juzuk-juzuk saja. Di mana depa nak ambil Islam tu? Nikah kahwin. Baru nak terima Islam. Puasa baru nak pakai Islam. Zakat baru nak pakai Islam. Haji baru nak pakai Islam. Umrah baru nak pakai Islam. Apa lagi? Kenduri doa selamat, tahlil baru nampak nak pakai Islam. Hukuman-hukuman, mereka tak mau pakai Islam punya. Mereka nak mereka punya. Pula. Ini yang dikatakan manusia yang menggunakan Islam juzuk-juzuk. Maksudnya separuh nak, separuh tak nak. Jadi bila ada cadangan supaya di Global Akta yang sedia ada, hukuman tu pula diberatkan lagi hukuman. Ada yang cadang supaya hukuman mati mandatory seperti mana pengedar dadah dan sebagainya. Masya Allah, ada yang menentang. Yang menentang tu pula kalau orang kafir kita faham. Ni yang bukan yang Islam ni, yang mengaku Islam, mengaku Melayu ni. Mereka kata Islam tak mengajak kita ajaran yang Islam tak mengajak kita hukuman yang keras. Oh. Hang nak minuman yang keras, tapi nak hukuman pula hukuman yang ringan. Mana boleh macam ni? Nampak tak? Muslimina muslimat anda rahmati Allah. Jadi sampai bila-bila pun tuan-tuan akan dapati ada golongan-golongan yang macam ini. Tujuannya adalah li'ibtila'i ala kullil muslimin, li'ibtila'i ala kullil mu'minin. Allah Ta'ala jadikan golongan-golongan fasik, golongan munafik yang ada keliling kita ni li'ibtila. Ibtila maksudnya untuk memberi ujian, cubaan kepada mereka yang beriman. Ya, muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kita masuk terus dengan kita punya kuliah pengajian kita Yaumud Damdamah. Yaumud Damdamah tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut tadi, tak lain dan tak bukan, ianya adalah hari kebinasaan. Subhanallah. Kita ni tengah bercerita tentang Yaumul Qiyamah. Hari kiamat bukan setakat hari kita dibangunkan, bahkan dipanggil Yaumud Damdamah. Hari Tuhan binasakan segala-galanya. Allah Ta'ala binasakan muka bumi kita seperti mana kita sebut tadi lah. Allah Ta'ala binasakan muka bumi kita hancur habis dah. Bumi kita ni flat habis dah. Fakanat sarabah, hamparan permainan ni. Tuan-tuan bayangkan apabila bumi ini flat. Bumi ni lepang. Dah tak ada apa. No blocking anymore. Kita tak ada dah. Kalau sekarang ni kita tak boleh nak lihat bandar. Macam saya tak boleh nampak Pekan Ipoh, Bandar Ipoh tempat saya ni. Tak boleh. Sebab apa? Ada bukit, ada gunung menghalang. Akhirat besok, hari kiamat besok, bukit dengan gunung dah tak ada cabut. Maka bumi ni hamparan macam permainan ni. Sarabah, Tuhan kata. Subhanallah. Ini hari kebinasaan. Begitu jugalah dengan apa yang binasa nanti, tuan-tuan. Ni. Langit. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibuka langit-langit. Maksudnya Allah Ta'ala bagi runtuh langit ni. Subhanallah. Cannot imagine. Tak boleh nak bayang tuan-tuan. Macam mana berapa langit itu dipecahkan. Fakanat abwaba. Akhirnya langit bila dah pecah, maka akan kelihatanlah nanti abwaba, pintu-pintu langit yang seterusnya di sebalik langit yang telah pecah tersebut. Maksudnya dimaksudkan oleh oleh ulama tafsir, langit-langit ni maksudnya ada langit selepas langit yang berpecah nanti tu. Mungkin akan kelihatan nanti langit yang mana seperti mana yang disebut di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, apabila Nabi SAW selesai solat di Baitul Maqdis, kan, Nabi jadi imam. Setelah Nabi jadi imam, selesai semua keadaan sebagainya, malaikat Jibril pula bagi susu dengan arak kepada Nabi. Mana pilih? Nabi pilih susu. Tak lama kemudian Nabi pun
bersama Jibril naik dalam peristiwa Mi'raj. Nabi Mi'raj ke langit. Sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi berjumpa dahulu langit-langit yang pertama sampailah langit yang ketujuh. Kan? Mungkin adakah itu langit-langit yang akan kelihatan setelah langit kita yang ada lah ni terbuka. Wallahu a'lam. Yang ni ilmu sam'iyat dan ghaibat, benda-benda gaib hanya atas ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma boleh bercakap wallahu a'lam bis-shawab. Allah taala saja yang lebih mengetahui. Yang penting tuan-tuan pada kita, bagi si penuntut ilmu yang membaca ataupun yang menonton siri kuliah kita pada malam ini, hadirkan rasa takut apabila kita dengar benda macam ni. Kebinasaan yang Allah Ta'ala buat. Masya Allah. Tuan-tuan bayangkan nanti apabila bukit dan gunung sudah tak ada. No more bukit, no more gunung. Apa akan jadi bumi kita? Bumi kita akan jadi non-stabilized. Non-stabilized maksudnya apa? Dah tak stabil dah. Allah Ta'ala letakkan bukit dan gunung. Allah Ta'ala paku bukit dan gunung ini kepada bumi kita. Tujuan dia apa? Nak bagi bumi kita ni stabilize. Stabil. Hari ni apa jadi? Bila gunung dan bukit banyak dah orang tarah. Berlakulah tanah runtuh sana, berlakulah gempa sana sini dan sebagainya. Dulu kita tak pernah dengar lagi ada gegaran gunung berapi di tempat kita. Sebab kita duk kata kita ni jauh daripada lingkaran gunung berapi. Lah ni tak boleh dah. Lah ni tengok macam kita sebut kemarin kuliah kita. Di Kundasang, di Sabah, di Gunung Kinabalu dah berlaku gempa. Maknanya lingkaran gunung berapi itu dah menghampiri kita, dah sampai dah pun dekat kita. Bayangkan nanti tuan-tuan, Gunung Kinabalu semua dah tercabut habis. Lah ni yang gempa ni, Gunung Kinabalu ada lagi. Apa nama di Indonesia, Gunung Krakatau ada lagi. Kalau di Semenanjung kita ni, Gunung Tahan ada lagi, Gunung Korbu di Perak ada lagi. Begitulah juga. Itu pun tengah ada gunung, ada bukit ni pun berlaku gegaran-gegaran di sana sini. Sama ada gegaran di kerak bumi, dasar bumi, perut bumi, ataupun berlaku di dasar lautan. Bayangkan apabila pada hari kiamat nanti no more gunung, no more bukit. Apa akan jadi? Ini yang kita bicara pada kuliah kita yang dulu, yang kemarin. Yaumul Zalzalah, hari Allah Ta'ala goncang bumi kita ni dengan goncangan yang sangat kuat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang bumi kita ni dengan goncangan yang sangat hebat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluarlah segala bebanan-bebanan yang ada dalam perut bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Manusia yang ketika itu tercengang-cengang, malaha, apa jadi ni? Apa jadi ni? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan perintahkan bumi untuk berkata-kata kepada Allah. Report apa yang manusia buat dah atas dia. Bi anna rabbaka awhalaha. Sebab apa bumi boleh berkata? Sebab Allah yang perintahkan bumi berkata-kata. Allah Ta'ala nak dengar bumi yang menjadi salah satu saksi penting kita di Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar. Ini yang kita bicara pada kuliah kita yang kemarin, ya, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Jadi dia ada kaitan dengan apa yang kita sebut hari ini, Yaumud Damdamah. Bayangkan apabila sudah berlakunya, Allah Ta'ala sudah ratakan bumi kita, no more bukit, no more mountain, no more gunung, segala-galanya tak ada blocking lagi dah. Fakanat syaraba. Tuhan kata dalam surah An-Naba, maka bumi seolah-olah jadi lepyak macam hamparan permaidani. Maka bumi kita non-stabilized. Dia sudah tidak berupaya untuk stabil lagi. Berlakulah goncangan di sana sini.
berlakulah goncangan zalzalah ataupun gempa di dasar lautan, gempa di perut bumi dan sebagainya. Bahkan gempa yang berlaku itu sangat-sangat dahsyat. Sebab apa? Kita lah ni gempa SAT berlaku di sini. Berapa tahun lama tu, lepas tu berlaku pula di sana. Lepas tu berapa tahun lagi berlaku pula tempat lain. Zalzalah yang berlaku di padang mahsyar, zalzalah yang berlaku di hari kiamat nanti berlaku dalam waktu yang sama, at the same time, at the same day, pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Bermakna berlakulah gegaran gempa yang ada di dasar lautan, di kiri kanan, di kutub selatan, kutub utara, di barat, di timur dan sebagainya. Berlaku gempa dalam masa yang sama. Bayangkan tuan-tuan, apa jadi dengan lautan pada waktu itu? Subhanallah. Saya pun tak boleh nak abang lah tuan-tuan. Berapa agak-agak skala Richter? Agak-agak berapa lah skala Richter gegaran yang berlaku nanti pada hari kiamat. Kita lah ni kalau naik, kalau skala Richter bacaan gempa kita ni 7.5, 7.8, itu boleh menghasilkan tsunami. Sahabat saya dia pernah kursus di Jepun. Jepun kan selalu juga berlaku gempa di sana. Dia cakap dengan saya, Ustaz, dia kursus selama 3 bulan di Jepun. Dia kata orang Jepun ni Ustaz, dengan tsunami, dengan gempa ni dah lali, dah biasa. Jadi depa nak tahu depa ni gempa tu bahaya ke tak bahaya. Depa tengok TV yang depa yang TV depa ni, ataupun rak-rak ataupun buku-buku yang depa susun dekat rak dan sebagainya, ataupun apa-apa sajalah yang depa buat perhiasan di rumah dan sebagainya. Selagi mana tak runtuh rak tu selagi itu depa rasa itu biasa lagi. Depa buat penanda aras macam tu. Maksudnya depa relax dulu, kata setakat gegar macam tu saja. Itu jangan kita risaulah, takkan berlaku tsunami lah. Tengok kita punya TV elok lagi tak tumbang. Tapi bila dah tumbang TV tu Ustaz, depa tahu dah ini bukan main-main punya gempa bumi. Ini semua bacaan 8 skala Richter ke atas yang boleh menghasilkan tsunami. Bayangkan nanti di hari kiamat tuan-tuan, yaumul zalzalah, yaumud dandamah, hari kebinasaan ini, Allah Subhanahu wa taala buat gempa sana, gempa sini. Di lautan pun gempa, di perut bumi pun gempa kadang. Tuan-tuan, bayangkan pula bagaimana penghasilan tsunami itu nanti, berlakunya tsunami. Ya Allah. Tsunami yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah Ta'ala peringat kepada kita di Aceh. Tahun 2006 ke 2004, saya lupa. Yang berlaku di Aceh. Itu pun masih lagi segar dalam ingatan kita. Itu baru Allah Ta'ala jentik sikit, gelojak sikit. Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya cuik sikit bumi kita, bergelojak sikit. Berapa hari tu? 8 poin berapa skala Richter dan sebagainya, menghasilkan tsunami yang sangat dahsyat. Jumlah kematian seluruh dunia 250,000 orang, anggaran macam tu. Boleh sampai ke India, boleh sampai ke lautan Hindi tu. Di Aceh tu, lautan Cina Selatan pun kena, lautan Pasifik pun kena, lepas tu lautan Hindi pun kena. Subhanallah, gegaran daripada tsunami. Tuan-tuan, itu baru satu tempat gegar. Faham? Satu tempat je gegar. Berlaku di mana? Aceh. Yang kita bincang, yang kita berbicara, yang kita bercakap sekarang ni, berlakunya gegaran ataupun gempa di merata tempat dalam masa yang sama. At the same time. Cakap orang putih hari ni. Betul. Okey. Tuan-tuan boleh follow saya. Boleh tuan-tuan terima ataupun boleh tuan-tuan baca pemikiran saya. Kalaulah tsunami yang hanya satu tu saja berlaku di Aceh,
Jumlah kematian 250,000, kemusnahan yang sangat dahsyat, kebinasaan yang sangat dahsyat. Sampai yang berlaku di mana tahu dulu? Di Kuala Muda, Kedah. Kuala Muda kan. Di Malaysia tempat yang paling dahsyat sekali yang kena adalah di balik pulau. Kalau di Malaysia dulu, masa tsunami di Aceh tu. Yang kedua paling teruk sekali adalah di balik di Kuala Muda. Sampai satu kereta wajah ni. Kita lihat gambar tu, satu kereta wajah tu duduk atas bumbung. Duduk atas bumbung rumah orang. Dahsyat. Bukan setakat kereta aja, traktor pun dia boleh hayun sekali. Dia boleh langgak sekali. Traktor ke lori ke apa semua habis. Maknanya segala apa yang dia hadap tu, segala apa yang dihadapi oleh tsunami tu, semua habis. Subhanallah, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Kita bercakap tentang tsunami di Aceh itu hanya baru satu gegaran ataupun satu gempa bumi, satu tempat. Tiba-tiba kita bercakap hari ini tentang Yaumul Damdamah, hari kebinasaan, yang mana Tuhan binasakan bumi kita ini. Antara benda-benda kebinasaan yang ada pada ketika itu adalah zalzalah yang berlaku merata tempat. At the same time, at the same day. Hari yang sama, pada waktu yang sama. So, can you imagine? Boleh kita bayangkan bagaimana tsunami yang akan terhasil nanti. Janganlah lihat dengan mata kasar, tuan-tuan. Lihatlah dengan mata hati. Ya Allah. Setakat ni macam tuan-tuan. Rasa kerdil tak kita dengan Allah? Rasa kecil tak kita dengan Allah? Ke masih nak rasa sombong lagi? Ke masih rasa nak takabur lagi? Ke masih rasa nak ego lagi, action lagi, cakap besar lagi? Kalau kita dah merasa kerdil, ya Allah kecilnya kita ni. Bila nampak satu persatu apa kita baca ni, satu persatu kita dengar, ya Allah kecilnya aku ni, ya Allah, ya Allah. Itu petanda Allah Ta'ala dah mula buka hati kita. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Apabila terbuka hati kita menjadi manusia yang rasa dirinya kecil. Merasa dirinya betapa dirinya sangat-sangat hina. Merasa diri itu, merasa dapat di dalam hidupnya ataupun di dalam hatinya. Rasa kehambaan kepada Allah. Inilah yang digelar hamba yang abadan syakura, hamba yang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia rasa kecil sangat nak lawan Tuhan. Takkan mampu nak lawan Tuhan. Bila tengok Yaumul Damdamah ni, hari kebinasaan, satu persatu kita cerita tadi berkenaan dengan kebinasaan yang berlaku pada hari itu. Tuhan binasakan bumi dengan cara Tuhan cabut gunung dan ganangnya. Tuhan terbangkan gunung ganangnya, berlanggak pula sesama sendiri. Hancur habis. Bumi itu jadi lepang. Kemudian Allah Ta'ala runtuhkan bumbung kita ni. Siling kita ni, langit kita ni. Fakanat saraba. Kelihatan pula lepas dah runtuh langit tu, di sebalik langitnya tu, ada pula langit-langit yang 7 kita sebut tu. Tak cukup dengan tu berlakunya gegaran, zalzalah, tsunami sana, laut bergelora, laut bergelocok, bergelombang yang sangat tinggi yang dihasilkan daripada tsunami itu tadi. Kalau kita dah mula merasa kecil pada Allah Ta'ala, cantik dah kita tu. Akhirnya kita akan jadi manusia yang sami'na wa ata'na. Dengar, patuh aja apa perintah Allah. Tidak melawan lagi dah apa Allah Ta'ala sebut tentang hukum itu, hukum ini. Tidak bercakap lagi dah perkara yang sia-sia. Tidak bantah lagi dah apa perintah Allah, apa kehendak Allah. Bila Tuhan suruh tutup aurat, tutup dah. Kalau dulu lain. Kalau dulu kita melawan, bencilah suruh tutup-tutup ni. Kita elok-elok cantik rambut macam ni, suruh tutup pula. Habis tu buat apa rambut kita yang cantik-cantik ni kalau tak tayang depan orang? Dulu kita macam tu. Lah tak tuan-tuan. Lah ni bukan setakat kita pakai tudung. Bukan setakat kita, tangan kita pun tutup. Bahkan di dalam lengan tangan ni pula ada pula sarung tangan lagi satu.
Perasan tak? Kita pakai baju kurung dah. Makcik-makcik lah, kakak-kakak lah, saya tak pakai. Perempuan dah pakai baju kurung dah. Tiba-tiba di dalam celah lengan kita ni ada pula ina pula. Saya tahu istilah ina ni sebab saya ada anak dara 2 orang, mereka pakai. Isteri saya pun pakai. Kan? Pakai pula ina. Tak cukup dengan tu, keluar rumah dengan pakai stokin lagi. Kenapa kita jadi macam tu lah ni? Dulu tak macam tu. Dulu kita bukan setakat pakai tudung kita rasa panas. Apatah lagi nak pakai ni. Kita pakai tudung pun dah rasa panas. Kita tak macam tu dah lah ni. Pasal apa? Itulah tanda Allah Ta'ala dah grab kita. Allah Ta'ala dah pegang kita tu. Kerana kita dah rasa kehambaan. Kita dah rasa kerdil. Bila lihat satu persatu. Bila kita telusuri. Bila kita cuba masuk ke dalam cerita-cerita yang kita sebut ni tadi. Yaumud Dandamah, Yaumuz Zalzalah dan macam-macam. Allahu Akbar. Selama ni aku melawan Tuhan. Lah ni alhamdulillah. Tutup aurat clear. Bagus dah. Bila belek balik album nikah kita, album lama-lama dulu makcik, macam zaman kita 80-an, kan? Zaman kita 90-an, kita nikah dulu tahun 90 lebih, kita nikah dulu tahun 80 lebih. Bila belek balik gambar masa kita kahwin dulu, akad nikah dulu, rasa nak tutup balik. Kita tutup balik album tu, gambar tu. Sebab benci kita dengan keadaan kita dulu yang tak pakai tudung. Bersanggui sana, bersanggui situ, pacak sana, pacak sini, apa semua. Sekarang, alhamdulillah, tudung yang labur, sentiasa pakai jubah, pakai sarung lengan, pakai sarung kaki ke mana-mana dan sebagainya. Inilah manusia yang sudah merasa kerdil di hati dia. Apabila melihat bagaimana penceritaan Yaumuz Zalzalah tadi, Yaumud Dandamah tadi, mana mungkin kita nak melawan Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang saya nak bawa kepada diri tuan-tuan semua, supaya kita dapat manfaat daripada apa yang kita cerita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Saya tak ada lain, tak ada bukan. Saya bukan nak tuju siapa, nak serang siapa, nak sindiak siapa, nak perli siapa. Saya cuba dengan cara saya, dengan tuan-tuan guru saya yang dulu-dulu, saya cuba ambil cara-cara mereka bercakap dan sebagainya. Cuba nak olah penceritaan ini supaya tujuan tak lain dan tak bukan. Tuan-tuan merasa takut kepada Allah. Tuan-tuan merasa kecil, halus, kerdil kepada Allah Ta'ala. Dan apabila dah ada perasaan itu, kita langsung tidak teringin langsung untuk melawan Allah Ta'ala. Untuk mengatakan tidak kepada hukum-hukum Allah. Untuk mengatakan tidak kepada peraturan-peraturan Islam dan sebagainya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah tuan-tuan. Esok kalau saya ada ataupun saya ada upaya untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam esok, kita akan menyambung pula kuliah kita ataupun nama kiamat yang seterusnya yang dipanggil Yaumus Sa'iqah, yakni hari manusia pengsan. Pengsan pasal apa? Kan? Nanti kita cerita lah besok. Takkan saya nak cerita dulu sini. Nanti dah tahu ceritanya tak syok lah. Kita sembang besok. Jadi kita bagi gazet dahulu. Anak-anak tuan-tuan ajak tuan-tuan pi wayang ada gazet dulu kan. Nak tengok Ejen Ali ada gazet. Nak tengok cerita Kak Limah balik kampung ada gazet. Nak cerita itu, nak cerita semua ada gazet. Kuliah pun mau ada gazet. Supaya kita makin bersemangat dan teruja untuk tahu apakah kisah yang selepas ini. Iaitu Yaumus Sa'iqah, hari manusia pengsan. Allahu Akbar. Jadi sebelum saya tutup kuliah saya, izinkan saya lagi sekali bertegur sapa dengan tuan-tuan. Okey, Kak Zah Taman Bertuah. Waalaikumsalam Kak Zah. Terima kasih sudi menonton. Tuan Jebat KL kita. Waalaikumsalam tuan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Baik, seterusnya Adam Dania, terima kasih banyak. Syahbudin, waalaikumsalam.
Orang Langkawi, alhamdulillah. Teringin nak pergi Langkawi lah Abang Syahabudin. Ya, satu hari nanti saya sampai sana boleh call abang lah. Okey. Nanti PM saya bagi nombor telefon lah. Pasal saya pergi Langkawi tak ada kawan, tak ada geng sana. Baik, seterusnya kaedah midah kita. Waalaikumsalam. Daripada Singapura, Masya Allah. Orang Singapura faham ke logat saya ni? Orang Singapura macam mana? Okey, boleh faham saya punya bahasa. Kalau boleh faham, alhamdulillah lah. Bahasa orang antara macam tu lah. Seterusnya, Ishak Din. Waalaikumsalam daripada Al-Ustaz. Alhamdulillah. Saya nak macam ni tuan-tuan. Lepas ni tuan-tuan tulis, selain daripada saya tahu tuan-tuan tu siapa, saya nak tuan-tuan bagi salam kat saya. Lepas tu tuan-tuan abang lah. Tuan-tuan daripada mana. Kalau macam abang ni, Abang Ishak Din ni daripada Lokstak. Orang Lokstak ni. Apa abang bang? Macam mana Kedah? Okey ke? Cuaca panas hangat ke apa? Oh, kami kat sini hangat lik-lik. Lagi satu nak tanya, Kedah macam mana derian? Derian belah apa? Belah Sidam. Sana belah Sidam banyak derian tu, belah Sidam, belah Junjung, belah Kulim, belah Baling dan sebagainya. Okey. Kami di Perak ni belah semalam merasalah sikit buah batu korau, buah derian batu korau, belah Bukit Gantang, Taiping semua dah luruh buah. Baik, seterusnya okey, Zah Hussein daripada Pekan Pahang. Alhamdulillah, Abang Zah Hussein, sana derian macam mana? Allahu akbar. Saya selalu ambil selalu makan derian daripada Rauf. Musangking daripada sana. Allah, sembang pasal derian pula dah. Terima kasih. Baik, Cikgu Muhammad Kamal. Waalaikumsalam Cikgu. Terima kasih Kampa Kelia. Asyik Teh daripada Johor. Terima kasih banyak Asyik Teh. Sabda Adi. Waalaikumsalam daripada Puchong. Alhamdulillah. KL macam mana? Oh Kak, KL macam mana Kak? Kelia kah hujan kah apa? Baik, Zah Hussein. Alhamdulillah tadi saya dah bertegur siapa. Alhamdulillah. Siti Zahra pun sama. Kelia daripada Brunei ya. Baik-baik. Terima kasih. Jadi penonton kita ni alhamdulillah bukan setakat daripada Malaysia, bahkan ada yang datang daripada Brunei, daripada Singapura dan macam-macam tempat lagi. Saya syukur pada Allah kerana dengan izin Allah Ta'ala saya dapat bekerjasama dengan pihak Audio Kuliah supaya ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada saya melalui tok-tok guru saya sebelum ini dapat saya curahkan dan sebar luaskan lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Jadi cukup setakat itu tuan-tuan, insya-Allah. Nantikan saya kemunculan saya pada kuliah online kita pada esok jam yang sama pada pukul 9.15 malam insya-Allah. Jadi saya tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Allah. Subhanakallah wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dikaulah Tuhan yang Maha Perkasa. Dikaulah yang menguasai keseluruhan alam ini. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Selamatkanlah kami nanti ketika mana di bumi mahsyar-Mu ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami menemui syurga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah Engkau susahkan kami dan janganlah Engkau halang-halangkan kami daripada mendapat syurga-Mu yang sangat-sangat indah itu ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa kami, ampunkan dosa sahabat-sahabat kami, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami, ampunkan dosa isteri kami, ampunkan dosa semua muslimin dan muslimat seluruh dunia ya Arhamar Rahimin. Kaulah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Ya Allah, jadikanlah kami insan dan manusia yang hamba, yang menjadi hamba-Mu, yang sentiasa merasa kerdil kepada-Mu ya Allah, yang sentiasa merasa keperkasaan-Mu, yang sentiasa merasa besarnya Kamu ya Allah. Ya Allah, janganlah jadikan kami manusia yang sentiasa membesarkan diri.
Janganlah jadikan kami manusia yang menyombongkan diri, menjadikan manusia yang sentiasa melupakan akan keesaanmu ya Allah. Kami hendak menjadi manusia yang abadan syakura, yakni manusia yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Kami nak menjadi manusia yang sam'an wa ta'atan, sentiasa mendengar perintahmu dan sentiasa taat kepada ajaran agamamu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.